Selagi makna yang sebenar boleh dipakai. Di sini apa yang menghalang kita pakai makna yang sebenar? Yang ni jadi keldai suruh. Apakah tidak boleh? Orang yang ada ilmu sihir yang tinggi tu jadikan lagu tu. Tak boleh. Kalau boleh, makna boleh bertukar hakikat. Tak perlu kita pergi kepada majaz. Tak perlu kita kata ini bahasa pinjaman. Lepas tu pendapat dia pula, dia raya ada berubah benda tu dengan sihir. Hak betulnya ialah mazhab jumhur, iaitu benda ni tidak mustahil pada akal dan menurut syarak pun. Cuma kita kena beriktikad segala-gala yang berlaku ni dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, kuasa Allah berlaku. Itu sebab saja tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Hak itulah hak Nabi SAW kata tu, kalaulah ada sesuatu yang mendahului takdir, nescaya ain. Ni hak ni gangguan halus, gangguan halus. Dan sebab itulah Nabi SAW ajar kita tu. Sebab apa? Benda ni sangat jadi, mudah nak jadi dengan campur tangan syaitan lah, campur tangan syaitan. Hak berlaku ni, benda ni berdasarkan pengalaman orang. Orang duduk mengalami berlaku. Ini tidak termasuk dalam masalah akidah, agama. Tidak perlu kita kaji dari segi akidah, apa-apa. Tak perlu, memang berlaku. Dia duduk sakit, duduk gelepar, duduk berlaku. Hak ni nikah tak boleh tidur dengan bini, padahal sebelum pada tu molek-molek. Banyak berlaku kan dalam masyarakat kita. Tiba-tiba jadi pocih, wuduh, tak boleh tengok. Adakah perasaan saja? Kau memang gitu? Kalau itulah orang golongan yang pertama kata perasaannya, kata dia. Kalau wuduh sungguh orang lain nampak wuduh juga, kata dia. Ni dak dia seorang lah, kata dia. Masing-masing lah, masing-masing hujah tu. Lepas tu ada juga macam-macam lah yang berlaku ni kan. Dia tukar lah, tetek ni orang duduk depan ni, duduk di belakang. Duduk di belakang, tak jeri nak menikah esok. Macam-macam lah berlaku dalam masyarakat. Ni semua pengalaman berlaku. Adapun hukum sihir, kata dia, memang tidak boleh, haram dengan ijma' ulama kita mengamalkannya. Kalau disertai dengan akidah yang tak betul, jadi kafir. Jadi kafir orang yang mengamalkan sihir itu. Oleh kerana kebanyakan tukang-tukang sihir ni, dia mengamalkan sesuatu yang bercanggah dengan akidah. Kerana itulah di dalam Islam ini dia guna perkataan kufur juga untuk sihir. Oleh kerana banyak dia ada kaitan rapat dengan kekufuran, dengan kepercayaan kepada jin dan syaitan dan sebagainya. Sebab itulah Allah SWT berfirman, wa ma kafara Sulaiman. Kafar, Sulaiman tidak jadi kafir, walakinna syayatin kafaru. Dia sebut kufur. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka duduk ajar sihir kepada orang. Jadi amalan sihir ni dia ada kaitan dengan kufur. Allah SWT pun sebut kufur. Lepas itu satu macam hak puja syaitan. Ada juga dia sebut puak-puak ahlu Babil. Babil ni hak kita duduk ngaji dalam buku-buku, dia sebut Babylon di Iraq, dalam tamadun Iraq tua, Iraq zaman itu. Puak-puak ni pun hebat juga. Dia ada ilmu nujum dia, ilmu bintang dia. Mereka menyembah bintang-bintang yang 7 dan menamakannya dengan nama Tuhan. Adalah Tuhan, nama Tuhan Goni, Tuhan Goni. Mereka beriktikad, percaya bahawa bintang-bintang itu mempengaruhi segala apa yang di alam ni, mempengaruhi segenap benda yang terdapat di alam ini. Dan mereka buat berala-berala atas nama-nama bintang tadi. Tukang-tukang sihir di kalangan mereka menggunakan sihir dia dengan mengaitkan kepada bintang-bintang itu. Dia puja roh bintang-bintang itu mengikut kepercayaan mereka. Jadi syirik. Selain daripada hak guna puja syaitan ke apa ni, menghampirkan diri kepada syaitan. La syakka fi kaunihi kufran. Tidak syak lagi hak lagu ni jadi kafir orang yang mengamalkannya. Wa hukmu mithli hadha as-sahir annahu yuqtal.
tukang sihir kalau hak lagu ni dibunuh mengikut hukum Islam atas dasar dia telah murtad ataupun telah jadi zindik. Adapun sihir yang tidak, ada juga sihir yang tidak sampai ke peringkat tu. Ilmu sihir luar. Ada juga sihir yang tidak mengandungi akidah-akidah syirik tu, ataupun amalan-amalan yang membawa kepada syirik. Tak ada. Tapi hak lagu tu walaupun nama sihir, tidak syirik, tidak kufur, tetapi haram juga. Orang yang mengamalkannya kena ta'zir, kena didisiplinkan oleh pihak pemerintah. Kecuali, kata dia, kalau orang guna ilmu sihir untuk menghilangkan sihir pada orang lain, dia belajar dengan maksud tu, dan hak dia belajar tu tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur syirik, tidak membawa kepada syirik, tapi sihir juga dengan maksud kalau orang kena buat khianat, dia nak berubah, nak bui siap, nak bui sembuh. Ni dia sebut faqad jawwazahu ulama, para ulama mengharuskannya, seperti mana yang disebutkan dengan jelas oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ini ulama kita pun bersikap terbuka juga, banyak perkara. Bahkan dalam syarah Imam Nawawi yang akan datang kita akan jumpa, Imam Nawawi sebut mengikut Imam Syafi'i, bubat dengan orang kafir, sihir, bomo kafir itu pun boleh. Seperti yang anda sudah sebut dah sebelum pada ni, ada khilaf juga, tapi ada, termasuk Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan boleh. Cuma kita kena ingatlah, supaya dengan bubat dengan orang kafir lah, dia bukan ada kuasa menyembuhkan apa semua tu, tidak ada. Cuma dia dia menuntut tentang benda-benda yang tidak nyata. Dia berhubung dengan orang-orang yang kita tidak dapat berhubung. Tu sebab kita kata kita orang jahat, orang star, kita baik dengan dia. Dengan sebab dia baik dengan kita, dia pun tahan orang dia, jangan ganggu kita. Setara tu je. Hak ni dia berkait dengan jin, dia tahan jin, tak usah ganggu dia. Ataupun tolong biar jin dia tu pergi buat kau gapo-gapo kau penyakit, ataupun tahan kau gapo-gapo serangan daripada musuh tu, dia suruh kawan tu pun buat ikut dia, sebenarnya dengan kehendak Allah juga. Tapi ulama orang kata dia tak bui tak sih tu, dia takut kelirulah. Namakan jadi sakti pula, hebat pula orang kafir. Jadi lebih pada orang Islam pula. Takut jadi cenderung kepada kekufuran, takut hak tu. Seperti mana dari segi zahir ni, apabila kita tengok orang kafir kan hebat-hebat, kita pun berasa dia lebih. Hak mana tak kuat iman tu kat dia kata dia benar lah, dia berada di atas landasan yang betul lah, sehingga terpedaya, terpengaruh lah dengan budaya dia, dengan cara hidup dia. Itu semua kesan tu. Pasal kita tengok kehebatan dia, kesan. Tapi kalau kita tidak terkesan dengan benda tu semua, kita boleh habis semua tu, boleh habis. Iktikad tu biar betul. Tapi hak molek je tak sah lah, hak molek je tak sah lah, selagi ada ikhtiar. Selagi ada ikhtiar, tak apalah. Masalah yang kedua, adakah boleh Nabi SAW ni terkesan atau terpengaruh dengan sihir, Nabi kita ke atau Nabi-Nabi yang lain? Ini masalah yang kedua. Hadis yang kita duduk pelajari ini menunjukkan boleh berlaku dan ada kesan kepada Nabi SAW. Dia berasa dia buat, padahal dia tidak buat lagi. Dia berasa. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat ada sebutkan dia nak pergi dekat bini, lepas tu dia macam lemah gitu. Macam lemah. Biasanya benda-benda sihir ni banyak jenis-jenis tu, kena hubungan suami isteri, banyak benar. Dalam Quran pun sebut sampai boleh pisah suami isteri kan. Tu mujarab benar. Nabi SAW pun ada dalam riwayat sebut ke dia jadi lemah, tidak berani lah, kita kata. Apabila dia mendekati isteri dia gitu. Benda-benda lagu tu. Tak apalah. Hadis ini menunjukkan boleh berlaku, tetapi sesetengah ulama menafikannya, tak saya terima. Bahawa sihir boleh memberi kesan kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Imam Abu Bakar Al-Jassas rahimahullah, tadi ni ulama besar ni, ulama sunni
yang muktabar.